Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidiladha diucapkan. Terima kasih kerana menonton kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran berita RTM, TV1 dan juga penerimaan secara dalam talian di RTM Klik. Kita bersua kembali selepas hampir 2 minggu kita berjeda seketika untuk memberi laluan kepada Salam Batullah. Bicara Naratif kembali menemani anda pada malam ini, memberikan gambaran berkenaan tentang isu-isu semasa yang mustahak untuk dibincangkan. Hari ini kita bercakap berkenaan tentang inflasi 2022 yang melanda negara kita, bukan sahaja di peringkat domestik tetapi juga berkolerasi daripada peringkat global. Bank Negara Malaysia menjangkakan inflasi teras akan kekal berterusan dan juga meningkat sehingga 2 atau 3% sepanjang beberapa bulan ataupun sepanjang sehingga penghujung tahun ini, dan ini didorong oleh laporan atau penilaian nota pendidikan yang dilaporkan oleh TA Securities, sebuah institusi keuangan yang telah pun melaporkan ia disebabkan oleh faktor-faktor peningkatan kos input dan juga gangguan rantaian bekalan global yang berpanjangan. Namun bagaimanakah usaha kita untuk menangani dan juga menghadapi inflasi ini, itu yang perlu kita perjelaskan. Malam ini saya Mak Pesati pada malam ini untuk bersama dengan dua tetamu, satu yang kita bawakan di studio dan satu lagi tetamu kita bawakan secara dalam talian. Bersama dengan saya di studio pada ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Peck Chuen Kee yang juga merupakan Dekan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti UCSI. Selamat malam Doktor. Apa khabar? Terima kasih bersama kami untuk julung-julung kalinya bersama kami dalam Bicara Naratif. InsyaAllah kita akan bersama dengan Doktor seketika nanti. Kita berikan pengenalan terlebih dahulu kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah kanan di Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Madya Doktor. Salam Aidiladha. Ya, Waalaikumsalam. Selamat Aidiladha. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Dr. kerana bersama dengan kami pada malam ini. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Dr. Peck Chuen Kee berkenaan tentang bagaimana gambaran kepada inflasi itu diterjemahkan dalam situasi ekonomi ataupun pemahaman asas ekonomi. Apakah inflasi ini sememangnya disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dalam ekonomi, dan bagaimana inflasi ini memberikan kesan kepada perjalanan ekonomi negara kita, Doktor? Okey. Jadi sekiranya kita lihat daripada segi mengapa inflasi boleh berlaku, dari segi ekonomi fiskal, dapati kalau sekiranya kerajaan membelanjakan perbelanjaan kerajaan yang lebih tinggi, didapati bahawa permintaan agregat akan naik. Jadi dengan peningkatan permintaan agregat yang telah bertambah, ianya akan akan menambahkan penawaran permintaan agregat yang akan menaikkan harga pasaran ataupun harga barangan. Untuk kita terjemahkan kesan inflasi ini khususnya kepada pasaran pengguna ataupun dalam situasi pengguna, kita sedia maklum selalu kita mendengar dan juga dimomokkan dengan Consumer Price Index yang semakin meningkat. Namun untuk bercerita tentang inflasi, apakah Consumer Price Index juga akan terkesan, terimpak daripada inflasi ini? Okey. Jadi sekiranya kita lihat daripada segi indeks harga pengguna iaitu Consumer Price Index, ia yang digunakan untuk mengira kadar inflasi. Jadi kadar inflasi di Malaysia pada Mei tahun ini adalah sebanyak 2.8%. Jadi 3 kumpulan utama yang memberikan kesan besar mempengaruhi kadar inflasi ini ialah contohnya makanan dan minuman bukan beralkohol yang merangkumi 30%, perubahan air, elektrik dan bahan api yang lain merangkumi 24% dan pengangkutan 15%. Jadi kita lihat daripada kenaikan inflasi ini, daripada harga barangan ini didorong oleh peningkatan kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol sebanyak 5.2%, kemudian pengangkutan sebanyak 3.9%, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 1.2%, hiasan perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah 2.9%, dan restoran dan hotel sebanyak 3.7% ini. Jadi dengan ini kenaikan CPI disebabkan oleh inflasi, dan kalau kadar inflasi lebih tinggi, CPI kita akan menjadi lebih tinggi juga. Okey. Kita berbalik kepada Prof. Madya Dr. Irwan Shah. Yang mana datang dahulu? Apakah kesan inflasi yang memberikan kesan kepada harga barang makanan dan juga kos pengangkutan, ataupun di sebaliknya itu ia berbeza kerana kos pengangkutan dan peningkatan harga makanan itu menyebabkan inflasi ini berlaku? Jadi pemahaman yang bagaimana yang boleh dipraktikkan ataupun yang boleh diperjelaskan untuk penonton kita dan juga untuk mereka yang sedang menonton Bicara Nanti pada kita ini, Prof. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Jadi terima kasih kerana menjemput saya. Sebenarnya
dikatakan inflasi makanan tu itu adalah subset kepada inflasi itulah. Jadi maksud dia secara agregatnya kita kata kadar inflasi. Jadi bila kita kata makanan itu, inflasi makanan itu adalah salah satu daripada komponen lah di dalam inflasi yang dikira melalui indeks harga pengguna ataupun consumer price index tadi. Jadi bagi saya mana datang dahulu tu maksud dia sekali lah sebab inflasi itu secara aggregate, secara aggregate dan juga dia inflasi ni maksud dia peningkatan aggregate secara purata lah, average. Jadi dalam indeks harga pengguna tu dia ada lebih kurang dalam bakul basket of goods itu ada lebih kurang lebih daripada 1,000 produk, dan dalam lebih daripada 1,000 produk ini ada diletakkan lebih daripada 500 item diklasifikasikan dalam lebih 500 item. Jadi salah satulah di sana tu adanya inflasi makanan. Jadi kalau kita nak melihat secara yang lebih detail, jadi itu bagi saya penting kerana kalau kita lihat seperti juga yang disebutkan oleh doktor tadi, kita kata inflasi ini, inflasi di Malaysia sekarang, maksud saya pada bulan Mei ini adalah pada kadar 2.8%. Dan kalau kita lihat secara purata 5 bulan pertama tahun ini, ia adalah pada kadar 2.4%. Jadi ini sebenarnya satu angka yang baik bagi saya lah. Kerana kalau kita lihat inflasi ini pada kadar yang kita kata di Malaysia stabil itu pada 2 hingga 3%. Tapi kalau kita disaggregatekan data ini, contohnya kita lihat inflasi makanan, kita sudah lihat adanya peningkatan 5.2% peningkatan yang tinggi sejak November 2011. Jadi dalam konteks itu kita sudah melihat memang sudah ada peningkatan yang memberi kesan kepada kos sara hidup rakyat secara keseluruhan. Seketika tadi doktor memberikan gambaran kepada bagaimana inflasi itu diterjemahkan secara kumulatif ataupun secara keseluruhan dan juga mengikut segmentasi, khususnya kepada segmentasi yang makanan yang melebihi kadar inflasi secara kumulatif sehingga 5% berbanding kepada unjuran yang telah pun digagaskan oleh pihak Bank Negara Malaysia untuk sehingga penghujung tahun ini 2.5% sehingga 3.5%. Apakah dengan unjuran-unjuran seperti itu akan meletakkan suatu perancangan fiskal maupun monetari yang lebih baik dan juga berhati-hati untuk perancangan keuangan negara menjelang perbelanjaan bajet 2023? Ini soalan yang baik sebab kalau kita lihat pada ketika ini adanya satu berlakunya dari segi perubahan dari segi dikatakan positioning dari segi dasar, kerana kalau pada ketika dahulu kita berada pada keadaan kemelesetan akibat daripada pandemik COVID-19, jadi kita melaksanakan apa yang dipanggil dasar monetary yang kita katakan longgar ataupun loosening monetary policy, dan juga kita katakan dasar fiskal mengembang ataupun expansionary fiscal policy. Jadi sekarang ini kita lihat sudah ada pemulihan ekonomi. Kita tengok suku pertama pun ekonomi sudah bertumbuh pada kadar 5% berbanding tahun 2020 ekonomi menguncup 5.6%. Jadi sudah ada berlakunya perubahan dari segi dasar kerajaan, kedua-dua dasar fiskal dan juga dasar monetary. Jadi sebab itu kita tengok sekarang ini kerajaan telah pun meningkatkan, bukannya kerajaan lah, pihak Bank Negara telah pun meningkatkan OPR, off net policy rate tu sebanyak 25 asas mata lagi. Jadi sekarang sudah pun 2.25%. Jadi ini adalah yang dipanggil bukannya dasar monetary tadi tu saya katakan longgar, tetapi sekarang ni dasar monetary yang diperketatkan ataupun tightening monetary policy. Now, persoalannya di sini, adakah pada ketika ini kerajaan patut melaksanakan dasar fiskal menguncup ataupun contractionary fiscal policy? Ini yang penting, kerana kalau kita tengok sepanjang berlakunya krisis 2020, 2021, soal itu kita tengok belanjawan 2021 dia terbesar dalam sejarah. Lepas tu belanjawan 2022 lagi sekali lagi terbesar dalam sejarah. Ini maksud dia adalah dasar fiskal mengembang, expansionary fiscal policy. Jadi adakah tahun 2023, bajet 2023 ini sepatutnya kerajaan kurangkan
perbelanjaan fiskal, saya mungkin ada pendapat yang berbeza. Saya berpendapat pada ketika ini kerajaan perlu meneruskan dasar fiskal mengembang kerana kita masih lagi berada dalam proses pemulihan ekonomi pada tahun ini supaya kita dapat mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5.3% hingga 6.3% yang telah pun disasarkan tersebut. Saya suka untuk menyambut dan juga menyambut kembali pandangan daripada Prof. Dr. Irwan tadi berkenaan tentang apabila kita melihat kesan daripada pembukaan semula sempadan dan juga perubahan ekonomi yang semakin pulih ataupun semakin baik pasca pandemik COVID-19, maka beberapa negara global khususnya Malaysia melaksanakan dasar polisi fiskal yang mengembang untuk memastikan perkembangan ekonomi itu terus berlaku, dan pada waktu yang sama adalah mengetatkan monetary policy untuk memastikan agar penawaran wang itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu berlaku lambakan di pasaran. Cuma berkenaan tentang impak pelaksanaan polisi fiskal ini kepada melaksanakan ataupun menangani masalah inflasi yang sedang berlaku, apakah ada kesan yang saling berhubung kait antara kedua-duanya, Doktor? Dr. Peck. Kalau kita lihat daripada segi polisi kewangan menguncup seperti yang berlaku pada menaikkan overnight policy rate dan juga ini akan mengurangkan penawaran wang di dalam ekonomi. Sejurusnya ini akan meningkatkan kadar bunga bank, dan dengan kadar bunga bank yang lebih tinggi, penggunaan dan pelaburan akan menurun. Permintaan agregat turun dan juga harga barangan akibat penawaran lebihan ini akan berlaku. Jadi kalau kita lihat dari segi hukum penawaran, itu memang mengatakan bahawa penawaran berlebihan akan menurunkan harga barangan. Jadi dengan balik pada inflasi tadi yang kita katakan tentang bajet tahun 2023 ini, pada pandangan saya salah satu keburukan bajet defisit sebenarnya adalah inflasi. Jadi bajet defisit berlaku apabila perbelanjaan melebihi pendapatan kerajaan. Perbelanjaan yang berlebihan ini menghasilkan permintaan lebihan yang akan menaikkan harga barangan. Tetapi pada saat yang sama juga kita dapati bahawa negara kita sekarang sedang dilanda dengan inflasi yang obvious. Jadi apa yang perlu kita lihat daripada segi kerajaan juga adalah untuk mereka meminimasikan impak inflasi ini melalui pemberian subsidi. Jadi ini adalah untuk jangka pendek untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ini adalah menambahkan perbelanjaan kerajaan. Jadi terdapat komplikasi di sini yang mana kerajaan perlu menilai langkah keutamaan yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Adakah mereka ingin memberikan satu lonjakan dalam GDP negara ataupun kerajaan hendak mengawal kadar inflasi? Seberapa lama proses untuk kita melihat bantuan yang diberikan oleh kerajaan, subsidi yang diberikan oleh kerajaan perlu untuk dikekalkan berbanding kita hanya menyerahkan harga pasaran ataupun turun naik harga itu bergantung kepada liberalisasi pasaran ataupun pergerakan ekonomi itu sendiri, Doktor? Jadi apabila kita lihat daripada dari segi kaedah kawalan harga, ini membantu mengurangkan inflasi dalam jangka pendek. Ini memang berlaku. Jadi menetapkan harga siling baharu supaya pengeluar dapat merancang dan meningkatkan pembekalan masa depan adalah mustahak. Jadi contohnya sekarang kita lihat pada harga siling ayam yang ditempatkan pada ringgit Malaysia RM9.40. So selepas subsidi ayam dan telur diumumkan berakhir hujung bulan ini, kita dapati kerajaan telah memansuhkan juga harga siling minyak. Minyak masak termasuk dari segi pak kemasan botol 2, 3 ataupun 5 kilogram. Yang ini juga akanlah di mana kos barang pembekal juga akan naik. Jadi bagaimanapun harga siling minyak tulin yang dari segi pak polybag 1 kilogram
juga masih kekal pada harga RM2.50. Jadi dengan ini kita dapati bahawa dengan kawalan harga yang memang dapat mengawal kadar inflasi negara kita. Okey, itu mungkin antara kaedah ataupun cara yang boleh dilakukan dalam perihal kita memberikan timbal balik ataupun untuk check and balance kepada situasi ekonomi yang sedang berlaku pada ketika ini. Intervensi kerajaan adalah amat diperlukan dalam membantu pengguna, konsumer dan juga rakyat khususnya. Doktor dan juga Dr. Irwan, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. bagi memastikan setiap keluarga Malaysia tidak tercicir dalam arus pembangunan negara. Kerajaan Tuanku sentiasa menambah baik program dan agenda perlindungan sosial di seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kerajaan Tuanku telah melaksanakan fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia pada bulan lepas, melibatkan 80 lokaliti bandar, luar bandar termasuk perkampungan orang asli bagi membawa mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Kehidupan rakyat miskin dan pendapatan rendah terus dibela supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang selesa. Alif, aku kata tahun ni kita tukar menu. Lontong masak lodeh. Okey tak? Alah, ibu ayah ni ada aku seorang je. Takkanlah tak ikut apa kau nak. Aku mesti cari barang-barang ni sampai dapat. Serai, santan, kerisik. Ni dua barang ni tak ada lah, dik. Santan dan kerisik ni. Minta maaf lah, dik. Ada wecun lah. Kalau dah mata berdan. Apa kono kau jang? Minta maaf, Nenek. Elok-elok bawa basikal tu. Jatuh bangunlah sendiri ya. Okey, Nenek. Jangan maju. Kalau Alif nak juga ibu masak rendang tu, Alif kena beli barang-barang ni. Waalaikumsalam. Hai, pagi-pagi dah datang Okey, makan apa yang ada? Makan. Rasa rendang tu. Rasa rendang tu. Kenapa rasa dia kurang dari biasa? Iyalah. Sebab Alif kan beli barang tak cukup untuk ibu masak tadi. Macam tu lah rasanya. Tapi tak apa, makan je. Cepat makan. Kita nak pergi masjid ni. Lepas tu kita nak melapah lembu.
Baik, kita bersua kembali dalam bicara naratif inflasi 2022, situasinya di Malaysia dan bagaimana kaedah-kaedah yang boleh dilaksanakan khususnya kepada kaedah pelaksanaan monetary policy dan juga fiscal policy dalam menangani masalah inflasi. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Peck seketika untuk kita membawakan gambaran. Tadi kita ada bercerita berkenaan tentang bagaimana kita mensegmentasikan inflasi itu kepada harga barangan ataupun kepada barang-barang yang sudah pun mencatatkan peningkatan yang tinggi berbanding kepada harga kumulatif. Perihal berkenaan ada juga cadangan yang menggagaskan supaya mengembalikan GST supaya revenue ataupun hasil kerajaan akan dapat dipertingkatkan dan juga pada waktu yang sama menghasilkan suatu sistem percukaian yang lebih telus dan sistematik. Apa pandangan peribadi Dr. Peck berkenaan tentang mengembalikan semula sistem percukaian GST ini? Pada pendapat saya, GST ini memang adalah satu pencukaian yang lebih efisien, ya. Tetapi apa yang kita boleh bincangkan di sini adalah adakah kadar 6% itu adalah satu kadar yang baik ataupun kita boleh menurunkan kadarnya kepada 3 hingga 4%, ya. Di mana kerajaan bolehlah dalam tempoh masa yang lebih dekat ataupun lebih panjang meningkatkan sedikit kadar ini kepada kadar yang lebih tinggi. Contohnya di Singapura, kita telah berbincang bahawa kadar di Singapura adalah tinggi, ya, di mana ia lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi bagaimanakah kerajaan Singapura ini dapat menampung apa yang diperlukan oleh penduduk mereka di situ dengan tahap GST mereka yang tinggi sebegitu. Ya. Okey, juga saya nak bertanyakan kalau tadi kita ada berbual seketika berkenaan tentang hubung langsung antara inflasi dan juga kadar tukaran mata wang asing. Dr. Irwan, kita sedia maklum negara kita walaupun merupakan sebuah negara pengeluar makanan tetapi masih lagi kebergantungan kepada import itu adalah tinggi disebabkan oleh kadar tukaran wang asing dan juga kadar tukaran mata wang negara yang kadang-kadang tidak stabil menyebabkan jumlah import dan juga apa yang perlu kita bayar untuk import itu menyebabkan suatu jumlah yang besar perlu dialirkan keluar. Jadi dalam perihal apakah ia memberikan kesan kepada inflasi, harga barang dan juga menjadikan harga barang lebih mahal, bagaimana ia di akhirnya outputnya itu ataupun kesan akhirnya adalah kepada pengguna yang merasai kesan daripada ketidakstabilan mata wang, import dan juga inflasi, Dr. Irwan. Ya, jadi apabila kita melihat kejatuhan dalam mata wang negara berbanding dengan US dollar, ini sebenarnya salah satu punca berlakunya penaikan inflasi. Ini dipanggil sebagai inflasi import lah. Jadi memandangkan kita banyak mengimport barangan makanan, ini telah pun meningkatkan harga inflasi makanan tersebut. Selain daripada kejatuhan dalam mata wang negara, kita juga melihat berlaku situasi di luar sana yang juga sebenarnya di luar kawalan kita seperti berlakunya konflik Rusia-Ukraine juga menyebabkan gangguan rantaian bekalan global yang mana juga menyebabkan peningkatan dalam harga input makanan. Contohnya kita tengok dari segi menternak ayam, jadi kos untuk nak memberikan makanan kepada ayam itu juga meningkat. Jadi ini yang kita perlu faham dalam konteks kita nak menangani inflasi. Kita perlu faham punca inflasi ini, adakah ia sebenarnya datang daripada permintaan ataupun kita panggil demand pull inflation, itu salah satu, dan kedua itu kita tengok daripada sudut penawaran ataupun kita kata cost push inflation. Jadi ini penting untuk dikaji supaya akhirnya apabila kita melaksanakan dasar-dasar, sama ada dasar monetary ataupun dasar fiskal untuk kita nak mengawal ataupun kita kata mengawal inflasi lah, bukannya kita nak membenteras, kerana kita perlu faham inflasi ini penting untuk ekonomi juga, dan kita juga tidak mahu inflasi ini terus jatuh. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah deflasi. Masalah deflasi ini lebih teruk daripada inflasi. Tapi tak apa, itu cerita lain. Maksud saya sini, inflasi juga kita perlu kawal dan kita perlu pastikan punca. Sama ada ini adalah akibat daripada permintaan ataupun daripada aspek kos. Jadi kalau apa yang disebut tadi itu, kalau kita kata akibat daripada kejatuhan mata wang kita, jadi ini melibatkan cost push inflation, yang mana jika kita mendapat inflasi import akibat daripada kejatuhan dalam mata wang. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan isu ini, apakah instrumen monetary ataupun fiskal yang akan dilaksanakan, juga perlu mengambil kira faktor punca berlakunya inflasi ini.
Disebutkan tentang faktor punca berlakunya sama ada demand push ataupun cost push yang digambarkan oleh Dr. Irwan seketika tadi. Cuma apabila kita bercerita tentang inflasi ini, ada keperluannya. Kita tidak boleh membantras, tetapi cara kita mengawal, memastikan ia berada dalam keadaan terkawal. Kaedah pengawalan itu, apakah intervensi kerajaan itu boleh dilakukan secara menyeluruh dan sepenuhnya, Doktor? Ia boleh dilakukan secara yang menyeluruh dan ia perlu bagi saya dilakukan secara menyeluruh. Pada ketika ini, apa yang saya lihat yang dilaksanakan oleh kerajaan, ada pelbagai measures ataupun tindakan, tapi ini bagi saya yang saya katakan berbentuk jangka pendek lah, dan ia diperlukan. Contohnya apabila kerajaan meletakkan meningkatkan harga siling ataupun memperkenalkan stok penimbal ayam. Ini contoh ayam. Kalau kita lihat secara keseluruhan, apabila kerajaan cuba untuk nak mengurangkan inflasi, mengawal inflasi dari segi meningkatkan kadar OPR. Okey, ini kita lihat dasar-dasar yang telah pun kerajaan melaksanakannya lah. Tapi dari segi kalau kita katakan secara menyeluruh itu, kita perlu melihat bagaimana apa yang dipanggil sebagai dasar yang mana kita tidak mahu apabila kita menyelesaikan masalah inflasi, dia menyebabkan masalah lain pula timbul. Contohnya, apabila contoh kita cuba untuk mengawal harga dengan pemberian subsidi, contohnya jangkaan hasil perbelanjaan subsidi sehingga dijangkakanlah tahun ini mencecah hampir 80 bilion ringgit. Jadi ini memberikan masalah lain pula. Jadi kita perlu memastikan bahawa apa yang kita laksanakan, apa yang dasar yang dilakukan itu mempunyai satu perancangan yang menyeluruh, yang berbentuk jangka pendek, sederhana dan juga jangka panjang. Sebab banyak juga isu ataupun faktor ini melibatkan perkara jangka panjang. Contohnya dari segi makanan, kita ayam. Tapi kalau kita tengok, masalah pokok di sini adalah isu security makanan yang mana memerlukan perancangan yang berbentuk jangka panjang. Okey, bercerita tentang security makanan itu, penghasilan makanan itu perlu melalui satu proses rantaian pembekalan yang panjang. Ia saja melibatkan input, bukan saja melibatkan kerjasama daripada negara-negara di sebelah jiran, tetapi juga negara-negara di peringkat global. Jadi untuk security makanan itu, sudah pasti kita melihatkan kepada bagaimana penggunaan teknologi, automasi dan juga cara penanaman serta pertanian era baru perlu diperkenalkan dan juga perlu dipercepatkan supaya penghasilan output yang tinggi dan juga kos input yang lebih rendah. Jadi bagaimana perkara ini perlu untuk diberikan perhatian oleh pihak kerajaan supaya peruntukan yang akan disasarkan nanti akan membawa output yang berkali ganda berbanding output yang kita nikmati pada ketika ini dalam sektor perbekalan makanan. Jadi saya melihat apabila kerajaan menubuhkan satu pasukan khas, pasukan jihad inflasi, saya melihat pasukan jihad inflasi ini mempunyai satu peranan yang agak kritikal dan juga signifikan dari segi sebab itu saya melihat bahawa apa yang perlu ditekankan bukan hanya melihat kepada inflasi semata-mata, kerana kalau kita nak cuba mengatasi masalah inflasi, kita juga perlu melihat daripada pelbagai aspek lain. Jadi perkara-perkara yang melibatkan kepakaran dalam bidang yang bukan hanya inflasi itu perlu ada. Contohnya dari segi mereka yang pakar dalam bidang contohnya perubahan iklim, sebab ini juga menyebabkan shortage ataupun pengurangan dari segi bekalan makanan. Begitu juga kalau kita cerita pasal ekonomi pendigitalan, pengaplikasian teknologi terkini seperti penggunaan artificial intelligence, drones dan sebagainya dalam kita mencari usaha untuk nak meningkatkan produktiviti pengeluaran dalam sektor pertanian itu perlu juga dirangka dan difikirkan secepat yang mungkin supaya kita dapat memastikan bahawa pengeluaran pertanian itu dari segi produktivitinya dapat ditingkatkan dengan aplikasi teknologi-teknologi yang seperti disebutkan tadi. Okey. Dr. Peck, tadi Dr. Irwan mengatakan bahawasanya kita perlu melihat
bukan saja dari segi isu perbekalan makanan. Contoh kalau kita ambil dalam inflasi harga bekalan makanan dan sebagainya, security makanan. Tetapi ia juga memerlukan dan juga bersandarkan kepada beberapa faktor lain. Antaranya disebabkan oleh kos buruh yang meningkat, kebergantungan kepada buruh asing, kos bahan mentah yang turut meningkat. Bukan saja di peringkat domestik tetapi di seluruh dunia, khususnya kos bahan-bahan mentah untuk penghasilan output dan seterusnya. Dan yang ketiganya adalah berkenaan tentang kos operasi, pengeluaran dan juga pengangkutan juga disebabkan beberapa border restriction yang berlaku. Jadi perihal menangani masalah ini secara menyeluruh ataupun secara bersama memerlukan banyak penglibatan semua pihak dan juga agensi. Jadi bagaimana ia boleh diterjemahkan supaya dalam masa 6 bulan berakhir bagi tahun kewangan 2022 ini tindakan drastik dapat dilakukan menangani punca-punca inflasi itu berlaku, Doktor? Jadi untuk mengelakkan inflasi yang drastik dalam masa yang akan datang, memang adalah dikatakan bahawa inflasi di Malaysia ini tentulah tidak dapat dielakkan, dan inflasi yang berlaku di negara kita ini adalah disumbangkan oleh 3 faktor yang utama. Yang pertama, inflasi di Amerika Syarikat yang sekitar 9% menyebabkan harga import naik. Jadi seperti apa yang kita dijelaskan oleh doktor tadi, bila kita ada satu peningkatan inflasi di negara yang kita mengimport barangan tu, kita akan menghadapi masalah inflasi import. Jadi faktor kedua ialah kerana krisis perang di antara Rusia dengan Ukraine, dan ini telah menyumbangkan kepada ketidakstabilan ekonomi. Jadi bukan sahaja di negara-negara begitu tetapi juga negara kita dan negara jiran-jiran kita. Jadi yang ketiga tu sekatan pergerakan dan ekonomi COVID-19 sifar di China telah meroncatkan lagi lantaian bekalan dunia, menyebabkan kenaikan harga kos dan juga harga barangan. Jadi sekiranya kita lihat daripada segi kadar yang drastik, peningkatan inflasi dengan kadar yang drastik, ini memang satu fenomena yang kita akan perhatikan sekiranya kerajaan tidak kerajaan tidak look at this matter properly. Okey, ya mungkin persoalan tentang apakah dengan situasi berlaku di China, Amerika Syarikat, kebergantungan kepada circulation ataupun pergerakan ekonomi dalam negara-negara ASEAN boleh dipertingkatkan. Itu mungkin boleh banyak diperbincangkan di peringkat mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN dalam perihal ekonomi. Dr. Peck dan juga Dr. Irwan, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali dalam Bicara Naratif. Pembentukan pasukan ini adalah untuk mengukuhkan jalinan kerjasama pelbagai agensi, dan dia akan diperkembangkan mengikut keperluan. Jawatankuasa ini akan menekankan kepada aspek penguatkuasaan dan tindakan-tindakan yang akan diambil daripada semasa ke semasa secara berterusan. Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Pemilihan tema adalah selari dengan konsep keharmonian keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia merujuk kepada masyarakat yang hidup aman damai dan bersatu padu dalam keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Perkataan teguh bermaksud kukuh, kuat dan erat. Perkataan bersama membawa maksud bersama-sama, berserta atau bergandingan. Manakala frasa teguh bersama mendukung maksud kekuatan dan kesepaduan yang dicapai secara kolektif serta mampan. Logo berkonsepkan jalur liputan internet melambangkan pembangunan infrastruktur, sistem komunikasi serta pendigitalan yang semakin maju dan berkembang untuk kemudahan rakyat. 3 jalur biru, merah dan kuning merupakan cerminan keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar budaya serta hidup harmoni. Titik merah melambangkan jati diri dan semangat patriotik yang menjadi teras pembentukan negara berdaulat dan berwawasan. Dan kedudukan yang berselang-seli melambangkan keterbukaan dalam meraihkan perbezaan dan kepelbagaian demi kemajuan bersama. Layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
pasukan ini adalah untuk mengukuhkan jalinan kerjasama pelbagai agensi dan dia akan diperkembangkan mengikut keperluan. Jawatankuasa ini akan menekankan kepada aspek penguatkuasaan dan tindakan-tindakan yang akan diambil daripada semasa ke semasa secara berterusan. Kita bersua kembali dalam bicara naratif seperti yang dinyatakan oleh panelis kita seketika tadi. Kadar inflasi makanan yang dicatatkan sehingga mencecah 5% menggambarkan kerisauan kita bukan sahaja kepada harga makanan, harga produk-produk tempatan makanan itu, tetapi juga bagaimana perbekalan makanan itu boleh disesuaikan dan juga boleh menampung keperluan makanan dalam negara. Dr. Peck, tindakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengumumkan supaya ekspor bahan mentah seperti ayam dihentikan seketika tempoh hari, khususnya pada negara jiran Singapura, dan juga dengan memansuhkan AP import dilihat sebagai satu tindakan untuk menyelamatkan dan juga mengembalikan terlebih dahulu perbekalan makanan bahan mentah dalam negara. Cuma apabila kita bercerita tentang kesannya kepada ekonomi, khususnya kesan kepada penawaran dan juga permintaan bekalan makanan itu dalam aspek inflasi, bagaimana ia memberi kesan kepada revenue negara dan juga memberi kesan kepada circulation of economy dalam negara kita, Dr. Peck. Jadi kita dapat bahawa inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan kita ini adalah satu inisiatif jangka pendek, ya. Jadi jangka pendek, of course, kita boleh mengawal di food security, terutamanya ayam yang kita katakan berkurangan ini. Jadi kita lihat kepada fundamental reasons, ya. So sebab utama kita mengekspor, mengapa kita mengekspor adalah kerana kita terdapat lebihan penawaran dalam negara, dan juga harga global adalah lebih tinggi daripada harga domestik. Jadi sebab utama kita import pula, ya, adalah kerana kita kekurangan penawaran dan harga global yang lebih rendah daripada harga domestik, ya. Jadi apa yang kita import dan ekspor adalah berkaitan dengan kelebihan perbandingan, ya, iaitu comparative advantage, ya. Jadi sekiranya kelebihan perbandingan masih kekal, pengeksportan makanan yang bersesuaian dan pengimportan makanan yang berkurangan adalah lebih sesuai, ya, di dalam masa jangka panjang. Jadi bagaimana ini akan melibatkan inflasi, kita akan lihat bahawa perbandingan harga domestik dan harga global. Okey. Okey. Terima kasih Dr. Peck. Berbalik pada Dr. Irwan, juga berkaitan dengan inflasi, iaitu mengenakan kadar OPR semalaman yang diumumkan baru-baru ini minggu lalu sehingga 2.5% oleh Bank Negara Malaysia. Ya, kita sudah maklum, ia bersangkutan dengan bagaimana untuk memastikan dan juga melihat OPR itu bersangkutan dengan progres ekonomi yang semakin berkembang. Cuma apabila OPR itu dipertingkatkan, ia akan mengurangkan keupayaan untuk mengambil pinjaman dan juga pembayaran balik pinjaman. Dan ada juga dilaporkan oleh media-media tempatan yang paling banyak terjejas adalah golongan M40 yang banyak bergantung kepada pinjaman, khususnya perumahan dan juga pinjaman peribadi serta pinjaman kenderaan. Jadi bagaimana perihal kita melihat isu-isu OPR ini, perlu juga melihatkan kepada beban dan juga perlu melihat kepada impak yang ditanggung oleh konsumer ataupun pengguna di peringkat M40 serta di peringkat pertengahan ini, Doktor. Ya, saya bersetuju dengan pendapat itu kerana apa yang kita perlu lihat sebenarnya bila kita kata kita nak menangani inflasi ini, kita juga perlu melihat dari segi aspek kos sara hidup.
Ini penting sebabnya bila kita kata ada perbezaan antara bila kita kata inflasi dengan kos sara hidup. Jadi maksud dia kos sara hidup ini juga dia melibatkan inflasi. Namun begitu bila kita kata kos sara hidup dia Ya. Okey. Doktor, mungkin boleh disambungkan apa jua pandangan yang digagaskan oleh Dr. Irwan seketika tadi berkenaan OPR itu memberi satu kesan yang lebih besar kepada pengguna-pengguna ataupun konsumer di peringkat M40 ataupun pendapatan pertengahan ini, Doktor. Ya. Jadi kalau kita lihat pada OPR ini, ya, ini telah meningkatkan OPR untuk mengelakkan lebih ramai menggunakan duit pinjaman, ya, untuk berbelanja. Jadi Bank Negara telah meningkatkan OPR sebanyak 25 titik asas, ya, kepada 2.25% dalam bulan Julai. Jadi untuk mereka daripada M40 dan juga B40 memang akan terjejas, ya, kerana contohnya installment pembayaran bulanan mereka untuk tempat penginapan tu, ya, ataupun rumah dan flat mereka yang mereka sedang bayar ansuran ini akan menjadi lebih tinggi. Jadi dengan satu ansuran bulanan yang lebih tinggi, maka penggunaan, ya, mereka daripada golongan M40 dengan B40 akan terjejas. Ya. Doktor, juga saya nak mengkaitkan sedikit tentang aspek hartanah, ya. Itu antara industri yang penting untuk diperjelaskan, khususnya kepada kenaikan kos-kos bahan mentah untuk penghasilan bangunan, rumah dan juga untuk penghasilan prospek hartanah ini. Pemaju-pemaju juga ada juga turut mengeluh disebabkan kos-kos yang semakin meningkat. Malah ada juga projek-projek yang terbengkalai, tidak mampu disiapkan oleh kekurangan faktor-faktor kekurangan kos oleh pemaju perumahan. Malah ada juga projek-projek perumahan yang tidak berjaya dijual disebabkan oleh prospek pembeli itu tidak dapat dijana ataupun dihasilkan oleh pemaju dan juga penjual perumahan ini. Jadi bagaimana dalam aspek hartanah perumahan kita berdepan satu situasi yang membimbangkan sekiranya tiada campur tangan ataupun intervensi yang lebih menyeluruh kepada aspek industri hartanah. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada segi aspek hartanah, ya, contohnya kadar upah, ya, labor cost sebenarnya telah meningkat dengan beberapa kali ganda, ya. Misalnya sekarang didapati bahawa untuk mengupah seorang pekerja asing, ya, pendapatan mereka telah ditingkatkan kepada sebanyak RM3,500 sebulan. Jadi dengan tambahan labor cost ini, kita dapati bahawa agaklah susah, ya, untuk kita mengurangkan inflasi daripada segi hartanah negara ini. Okey. Okey. Kalau kita sudah berjaya mendapatkan kembali Dr. Irwan untuk kita bercakap kembali dengan Dr. Irwan, Doktor, kita sambung berkenaan tentang kadar faedah yang mungkin akan terkesan kepada mereka yang mengambil flexible rate dalam pinjaman kepada perumahan ataupun pinjaman kenderaan melalui kepada pengenaan OPR yang meningkat sebanyak mata 2.5%. M40 golongan pertengahan paling banyak terkesan dan juga purchasing power juga mereka akan terkesan disebabkan perlu membayar balik kadar pinjaman yang lebih tinggi daripada bulan yang sebelumnya. Jadi apa mungkin perkara ini boleh diperhalusi dan juga diperjelaskan untuk golongan-golongan seperti ini, Doktor? Ya, saya bersetuju. Tadi doktor pun ada perjelaskan. Jadi benda ni memang benda yang serius sebab saya pun pernah saya ada baca melalui berita laporan pun kita tengok mereka yang muflis yang diisytiharkan muflis pun sudah pun mengalami peningkatan. Dan dijangkakan juga jika OPR ini dinaikkan lagi sebab dia dijangka akan dinaikkan lagi. Jadi ini akan memburukkan lagi keadaan lah. Jadi sebab itu dari segi kos sara hidup itu penting kerana apabila berlakunya peningkatan di dalam OPR ini dia akan memberi kesan dari segi kos sara hidup mereka. Kerana bila kita kata kos sara hidup ini dia bergantung kepada bagaimana consumption pattern itu yang mana ini berkait kepada income, pendapatan. Jadi yang kita tahu di sini jelas bahawa pendapatan rakyat akibat daripada pandemik COVID-19 sudah pun jatuh, sudah pun menurun. Yeah. Kalau mengikut statistik tu sudah pun jatuh sejak 2020 hingga 2021 jatuh 10.3%. Jadi kita tengok inflasi meningkat 2.8%. Jadi kita nampak bahawa inflasi meningkat
tapi kejatuhan pendapatan itu lebih teruk. Jadi ini yang saya berpendapat bahawa perlu ada penjelasan lah juga daripada pihak Bank Negara Malaysia. Bagi saya melihat di Amerika Syarikat contohnya, saya mengikuti Federal Reserve Chairman. Federal Reserve ni kira bank pusat di Amerika Syarikat. Chairman dia Jay Powell. Saya mengikuti dia punya program testimoni. Dia kena testify before the Congress. Jadi dia testify, saya fikir selama beberapa hari, 2 hari macam tu, menjelaskan kenapa perlunya Amerika Syarikat ataupun di bawah Federal Reserve ini perlu meningkatkan kadar bunga tu sehingga 75 asas mata. Jadi saya juga melihat dalam konteks kita perlu ada juga penjelasan lah supaya mungkin rakyat boleh memahaminya dan juga boleh bersedia dari segi untuk menangani peningkatan dalam kos sara hidup, sebab kos sara hidup ini memang dia mempunyai function yang berbeza, bukan sahaja inflasi tetapi juga pendapatan. Seperti saya sebutkan tadi, pendapatan dan golongan yang terjejas juga berbeza-beza. Bukan sahaja B40, kalau kita kata dari segi pinjaman ini, M40 pun juga terkesan. Jadi kerajaan perlu melihat perkara inilah moving forward, sebab kita tahu peningkatan di dalam kadar bunga ini juga memberikan kesan positif. Ada kesan positif, contohnya kesan positif kepada peminjam, sebab kalau peminjam tu dia akan mendapat faedah yang lebih tinggi lah. Tapi kita perlu bersifat realistik lah dekat sini, kerana kalau kita lihat selepas pandemik kita tengok rakyat begitu susah sehingga kan kita kata macam mana kita nak kata simpanan kita kata pengeluaran simpanan untuk hari tua itu pun sudah dikeluarkan bukan sekali dua, dah 4 kali. Jadi macam mana kita nak kata pula simpanan ini ada mencukupi dan menyebabkan satu kita kata kesan positif akibat daripada peningkatan OPR ini. Jadi saya fikir perlu ada analisis yang lebih menyeluruh dan juga adanya komunikasi lah yang lebih efektif kepada rakyat. Ya, bercerita tentang bagaimana OPR dan juga kesan inflasi, ia juga banyak berkait rapat tentang aliran tunai di pasaran perketikan ini untuk mengurangkan aliran tunai yang banyak dan juga memastikan bekalan itu dapat disetarakan dengan aliran tunai dan juga penawaran tunai itu sendiri. Doktor, antara dua perkara yang dilaksanakan di peringkat tertinggi ataupun di peringkat pentadbiran iaitu memberikan cash handout ataupun memberikan tunai kepada golongan sasar dan berbanding dengan melaksanakan subsidi di peringkat bahan-bahan asas dan juga subsidi di peringkat pengeluar. Yang mana sebenarnya lebih efektif dalam memastikan kita berjaya untuk mengurangkan beban dan juga memberikan kesan kepada pengguna, Doktor? Bila kita lihat subsidi, saya tak kata kita nak hapuskan subsidi. Saya lebih menggunakan perkataan merasionalisasi subsidi. Subsidi kita perlukan, tapi masalah dia struktur subsidi itu lebih menguntungkan mereka yang tidak memerlukan subsidi. Ini isu dia. Saya fikir Kementerian Kewangan pun telah menunjukkan data-data yang jelas bahawa contohnya pemberian subsidi kepada minyak RON 95 contohnya pun memberi kesan yang lebih kepada T20 daripada golongan B40. Begitu juga bila kita memberikan subsidi, isu dia ni kita perlu memastikan bahawa subsidi ini diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Itu pertama. Daripada konteks bagaimana kita nak melihat secara yang lebih efektif, saya memang lebih bersetuju untuk kita lebih kepada memberikan bantuan secara langsung. Tapi bantuan secara langsung ini kita tidak boleh bagi saya hanya melihat kepada bantuan secara one off semata-mata lah, sebab kesan daripada kos sara hidup ini dia pelbagai. Sebagai contoh, kalau kita memberikan bantuan sebanyak 100 contohnya, mungkin itu dapat membantu. Namun begitu, jika kalau OPR dinaikkan, jadi mungkin duit itu digunakan pula untuk membayar pihak bank akibat peningkatan dalam OPR. Jadi kita perlu melihat pemberian ini secara yang lebih sustainable. Jadi cadangan saya tu ialah kita ada sistem, kita kata sistem
percukaian negatif. Ini ada di dalam sistem, kita kata salah satu strategi lah. Jadi maksud dia kalau kita ada setengah tahap bila peningkatan pendapatan meningkat diberikan cukai. Jadi kita juga boleh melakukan negative income tax. Jadi mereka yang berada pada tahap di bawah sesuatu nilai pendapatan, tahap pendapatan, jadi kita berikan bantuan tunai secara langsung. Ini bagi saya telah pun dilakukan di negara-negara lain dan juga kajian telah dibuat menunjukkan bahawa bila kita memberikan bantuan tunai ini tidak memberikan kesan dari segi kita kata contohnya ada dikatakan rakyat akan menjadi malas dan juga rakyat bergantung kepada bantuan ini. Ini tidak benar kerana kajian dalam ekonomi telah pun menunjukkan bahawa pemberian bantuan tunai langsung dapat memberikan ataupun meningkatkan dari segi social mobility, upward social mobility, dan juga dapat menghapuskan kemiskinan. Jadi ini kita perlu lihat dalam konteks kita cuba untuk menyelesaikan masalah inflasi dalam jangka masa panjang. Bagi saya ini adalah satu perbelanjaan yang lebih produktif daripada kita meneruskan subsidi. Bayangkan 80 bilion itu, saya berbincang isu kos lepas kat sini. Bayangkan 80 bilion itu jika kita boleh gunakan untuk benda-benda yang lebih produktif yang mana dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan juga meningkatkan upward social mobility kepada mereka yang memerlukan, terutamanya golongan rentan dan juga golongan B40 dan juga golongan M40. Okey, bercakap tentang golongan rentan ataupun golongan yang terjejas disebabkan oleh masalah circulation ataupun sirkulasi ekonomi ini, kita akan bersama kembali dengan Dr. Irwan dan juga Dr. Peck ketika nanti untuk kita menutup bicara nanti pada malam ini. Satu logo yang menunjukkan bagaimana kembang daripada kecil ke arah yang lebih besar, yang menggambarkan bagaimana kita komited untuk terus maju ke hadapan dalam suasana yang mencabar. Satu logo yang juga menunjukkan tentang keberadaan teknologi terkini, teknologi broadband, teknologi Wi-Fi yang menjadi pengikat, penghubung, yang menjadikan asas kepada konektiviti dan kehidupan ekonomi rakyat, iaitu signage Wi-Fi yang digubah begitu rupa menjadi logo pilihan untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dan didokong oleh satu moto ataupun tema sambutan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Keluarga Malaysia. Prestasi negara pada tahun 2021 yang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menerusi strategi pengurusan kesihatan yang berkesan dan persefahaman politik yang terbentuk, negara kini boleh kembali mengorak langkah untuk menjayakan agenda pembangunan. Situasi COVID-19 juga telah semakin pulih. Negara kini telah memasuki ke fasa peralihan ke endemik. Beta merasa amat sukacita melihat rakyat Beta dari berbilang bangsa dan agama lebih positif dalam menjalani kehidupan seharian. Baik, kita berusaha kembali untuk kita menutup bicara nanti pada malam ini. Masih lagi bersama Dr. Peck. Terus saja pada persoalannya, Doktor, berkenaan tentang, tadi disebutkan oleh Dr. Irwan, kadar pencukaian dan juga pemberian subsidi lebih bersasar kepada golongan yang lebih bersasar. Ini kerisauan kepada golongan M40 kerana dalam perihal situasi M40, mereka perlu membayar cukai, mereka terjejas dengan kadar kenaikan faedah pinjaman yang tinggi, malah mereka ini juga tidak tergolong dalam kategori mereka yang layak untuk mendapat beberapa bantuan subsidi. Jadi disebabkan itulah pendapatan walaupun mungkin gaji mereka 4 atau 5,000 tetapi perbelanjaan itu melebihi mungkin daripada jumlah pendapatan yang diperoleh secara bulanan. Apa mungkin pandangan doktor untuk kita menyelesaikan isu golongan yang tersepit M40 ini, doktor? Jadi sebelum saya menerangkan jawapan untuk perkara yang telah dibangkitkan tadi, saya nak
beritahu bahawa saya bersetuju dengan Dr. Irwan yang telah mengatakan bahawa komunikasi yang lebih telus dalam menerangkan punca dan masalah inflasi perlu dipertingkatkan dan jadi pada soalan yang berdasarkan M40 yang tersepit pada masa ini, mereka lah yang dapat datang daripada working group pandangan saya adalah satu kadar pelcukaian ataupun a taxation method system yang bersesuaian yang lebih tersasar kepada M40 ini diperlukan. Jadi pada masa yang sama kerajaan dapat meningkatkan revenue, juga pada masa yang sama dapat menolong kumpulan ini dengan melalui satu metod pencukaian yang lebih tersasar. Apakah pengeluaran cukai yang lebih menyeluruh ataupun pengeluaran cukai yang lebih bervariasi perlu diberikan kepada M40 ini? Ya, ini saya bersetuju dengan cara pendapatan the income tax yang bersasarkan golongan M40 mengikut tahap mereka. Okey. Kembali kepada Dr. Irwan untuk kita menyimpulkan, kita tidak mahu kesenjangan masalah jurang pendapatan antara masyarakat berlaku disebabkan oleh situasi inflasi ataupun situasi ekonomi ini. Jadi perihal untuk kita bersedia kepada perbelanjaan ataupun bajet 2023 dan juga untuk wawasan kemakmuran bersama, bagaimanakah isu-isu jangka pendek ini perlu diselesaikan dengan perancangan jangka pendek yang efektif dan juga merujuk kepada perancangan jangka panjang yang lebih korelatif, Doktor? Ya, apa yang selalu dikatakan berkenaan dengan pandemik ini adalah kita dihambat oleh storm yang sama, tapi kita berada pada perahu ataupun bot yang berbeza-beza. Ini betul. Apabila saya membaca laporan Bank Asian Development Bank ataupun Bank Pembangunan Asia, jelas menunjukkan bahawa menuju ke hadapan, kalau kita tengok setiap negeri di ASEAN itu pun mempunyai cabaran yang berbeza-beza. Dan secara yang menariknya, apabila saya lihat Malaysia secara khususnya, isu yang diketengahkan adalah isu human development, regaining human development. Inilah konteks ataupun apa yang dikatakan oleh saudara tadi, bagaimana kita nak mengurangkan jurang pendapatan untuk kita nak memperkasakan kembali golongan B40, golongan yang terjejas dengan cara contohnya mereformasi sistem perlindungan sosial kita dan juga usaha-usaha untuk nak mengurangkan masalah golongan-golongan rentan, golongan B40, M40 supaya kita dapat kembalikan human development itu pada keadaan pre-pandemic. Jadi itu sepatutnya keutamaan di dalam bajet 2023 akan datang ini. Ya, insya-Allah sudah pastinya masalah inflasi ini adalah masalah yang digambarkan bukan sahaja di peringkat domestik tetapi masalah global, dan untuk kita menanganinya adalah tindakan yang drastik dan juga tindakan yang lebih korelatif dan juga bertumpu khususnya kepada dasar-dasar yang berbentuk monetary dan juga dasar-dasar yang berbentuk fiskal untuk memastikan inflasi tidak akan memberikan kesan dan juga impak yang negatif kepada masyarakat, khususnya kepada end user produk ataupun pengguna itu sendiri. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Peck, iaitu Dr. Peck Chuen Kee yang juga merupakan Dekan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti UCSI, Profesor Madar Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah dan Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, kerana bersama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita akan nantikan apakah antara lain dasar-dasar monetary kerajaan yang akan dilaksanakan dan juga dasar fiskal yang akan dilaksanakan untuk membantu masyarakat di peringkat ekonomi. Dengan itu, terima kasih bersama kami dalam Bicara Natif. Teruskan kesiapan anda di saluran berita RTM TV1 dan streaman RTM Klik. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.